Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Malaysia prihatin dan salam keluarga Malaysia. Saya Encik Rosidi bin Ramli, Ketua SMP Kelawar, akan membentangkan amalan terbaik kepimpinan sekolah dalam menerajui pendidikan STEM. Saya akan memfokuskan kepada sejarah pendidikan STEM di sekolah, amalan terbaik yang kami lakukan, serta apakah impak amalan tersebut, serta juga cadangan penambahbaikan dalam menjalankan program STEM di sekolah. Dan juga kami membuat rumusan. Kami membuat sedikit rumusan untuk cadangan pelaksanaan pada masa akan datang. Kami mulakan dengan sejarah pendidikan STEM di SMK Kelawar apabila sekolah kami pada tahun 2016 terpilih sebagai sekolah kohort pertama TS25 mewakili negeri Kelantan. Dan kami telah menjalankan pembudayaan pada tahun 2016, 2017, 2018 dan pihak JPN telah memilih sekolah kami sebagai sekolah rintis pelaksanaan STEM di sekolah apabila kami dipilih untuk mengikuti kursus di IAB dan seterusnya secara rasmi pada 5 Mac 2019 bermulalah projek STEM di sekolah kami. Sebagai sekolah TS25, kami telah berpengalaman dalam menjalankan projek semasa itu dikenali sebagai KMR, kemahiran melalui reka bentuk, yang sebenarnya hampir sama dan seakan sama dengan project based learning, problem based learning yang ditekankan dalam aspek pendidikan STEM di sekolah. Kami akan berkongsikan amalan terbaik dalam 4 ciri. Yang pertama, penyebar luasan maklumat STEM. Yang kedua, kami membina mercu tanda. Yang ketiganya, kami mengadakan jalinan dan jaringan. Dan yang keempatnya, kami menjalankan pencerapan dan pemantauan. Penyebar luasan maklumat, saya rasa sama saja di mana untuk menggerakkannya ialah kita kena menubuhkan jawatan kuasa STEM. Jawatan kuasa STEM ini akan sentiasa mewawarkan, memperingatkan semasa taklimat bersama dengan guru, ibu bapa dan komuniti. Bersama dengan guru ialah semasa pembudayaan professional learning community, di mana sekali dalam setahun, sekurang-kurangnya 2 kali kami akan mengadakan program PLC. Dan bersama pelajar kami tekankan semasa perhimpunan rasmi mingguan, semasa belum pandemik COVID-19 lah, semasa sekolah masih dibuka secara bersemuka. Dan kami amat menekankan penyebaran bahan tampalan dan bacaan di papan-papan kenyataan dan sudut-sudut tertentu di sekolah untuk dibaca dan dihayati oleh warga sekolah. Penubuhan jawatan kuasa STEM dimulakan pada April 2019, di mana kami harapkan dengan jawatan kuasa tersebut program pendidikan STEM dilaksanakan dengan lebih sistematik dan berkesan. Semestinya terdiri daripada 8 orang pentadbir, 18 orang ketua panitia dan juga di kalangan pemimpin pelajar yang kami pilih untuk merancang, menyebar luas dan menggerakkan program pendidikan STEM di sekolah. Melalui PLC, kami mengadakan kaedah Teacher Sharing Session, TSS, di mana pelaksanaan PLC ini kami tekankan supaya setiap guru saling memerhatikan pengajaran pembelajaran rakan sebaya serta membuat penambahbaikan supaya kaedah-kaedah lain dalam semasa pengajaran seperti lesson study dan juga video kritik diamalkan supaya para pelajar dapat menghayati amalan pendidikan STEM di bilik mereka. Melalui program coaching and mentoring, ini ialah program yang semua sekolah saya adakan. Tapi kami amat menggalakkan para guru untuk membimbing para pelajar menjayakan projek ataupun program yang dilaksanakan. Di sini kami guru daripada panitia yang terpilih akan menjadi mentor, membimbing para pelajar yang membimbing para pelajar menghasilkan
menghasilkan projek yang dihasilkan. Jadi di sini pelajar akan didedahkan secara lebih terperinci tentang literasi STEM dan langkah-langkah untuk menjayakan projek yang dilaksanakan. Selain itu juga kami amat menekankan perjumpaan dan mesyuarat. Saya telah menekankan 2 minggu sekali. 2 minggu sekali kepimpinan sekolah akan menanya khabar tentang sejauh mana pengamalan dan juga penggunaan STEM, penggunaan pendidikan STEM di kalangan pelajar serta juga dalam gerak kerja guru di sekolah. Penyebaran maklumat STEM juga kami tekankan ke semasa mesyuarat agung PIBG, semasa mesyuarat agung PIBG dan juga setiap kali mengadakan perjumpaan dengan kelompok ibu bapa. Seterusnya ialah perjumpaan dan perhimpunan mingguan pelajar seperti biasa pada hari Ahad, perhimpunan rasmi mingguan dan juga kepimpinan sekolah meminta guru yang berucap, guru yang bertugas supaya sentiasa menyampaikan maklumat pendidikan STEM di sekolah dan kepentingannya kepada pelajar di bilik darjah. Antara amalan terbaik kami yang paling berkesan ialah bahan tampalan dan bacaan, di mana kami telah memilih sudut-sudut dan riwayat tertentu supaya para pelajar sentiasa menghayati dan juga menggalakkan penyebaran maklumat STEM dalam bentuk bahan bacaan seperti aktiviti menampal bahan bacaan pada papan kenyataan dan juga mengedarkan bahan-bahan bercetak kepada guru dan murid. Penyediaan pondok ilmu yang menempatkan pelbagai bahan bacaan termasuklah bahan-bahan berkaitan dengan STEM, dan isi kandungan bahan bacaan adalah mudah dipahami, ceria dan mempunyai grafik yang menarik supaya minat pelajar terhadap pendidikan berunsurkan STEM dapat diterapkan dalam kehidupan murid di sekolah. Manakala melalui pembinaan mercu tanda, kami telah membina 2 mercu. Yang pertama ialah Menara TS25 dan juga Dataran STEM. Menara TS25 terletak di lokasi yang strategik supaya semua warga sekolah sentiasa melihat, menghayati dan mempamerkan rasa kagum dan bangga dengan pencapaian dan status sekolah sehingga hari ini, di mana unsur STEM yang diterapkan ialah melalui reka bentuk struktur yang terdiri daripada bentuk-bentuk kubus, kuboid dan juga dari segi penggunaan teknologi 2 dimensi yang terdiri daripada bentuk segi 4 sama, segi 4 tempat dan juga tapak menara yang berbentuk oktagon. Manakala dataran STEM kami baru bina tahun ini berasaskan bentuk-bentuk poligon, dalam matematik seperti pentagon, hexagon, heptagon dan heptagon. Manakala warnanya dihiasi dengan pelbagai warna asas menggunakan teknik 2 dimensi. Bagi meningkatkan literasi STEM dalam kalangan murid, setiap binaan dihiasi dengan maklumat yang mereka pelajari dalam subjek matematik dan sains seperti senarai rumus, jadual keaktifan bahan-bahan, jadual keaktifan bahan kimia, simbol-simbol dan juga nama singkatan bagi sains. Manakala melalui bilik STEM yang diibaratkan sebagai galeri STEM yang dilengkapi dengan bahan-bahan pameran hasil projek murid, folio dan juga beberapa model serta bahan yang dihasilkan oleh pelajar melalui subjek yang berkaitan dengan STEM. Okey, melalui pendidikan di bilik darjah, kami berusaha untuk mewujudkan suasana bilik darjah yang berinformasi STEM, di mana paparan maklumat, bahan bantu mengajar dan hasil kerja murid dipamerkan. Dan juga kami berusaha meningkatkan suasana bilik darjah supaya lebih kondusif dari segi susunan kursi dan meja. Taman STEM, di mana kami mengetengahkan konsep taman mini yang terdiri daripada pelbagai spesies bunga,
herba dan sayur-sayuran. Apa yang menariknya, taman STEM ini memperkenalkan teknik tanaman sayuran secara vertigasi, di mana setiap pokok dalam taman ini mempunyai label saintifik masing-masing. Dan taman ini juga menjadi tempat pembelajaran di luar bilik darjah dan tempat rehat pelajar. Seterusnya ialah kami mengadakan jalinan dan jaringan. Jaringan boleh dilihat di mana kami berusaha supaya setiap bidang mata pelajaran dalam keempat-empat bidang bekerjasama. Contohnya ialah sains matematik menerusi projek baja kompos dan makanan haiwan, manakala unit pendidikan khas menghasilkan projek tanaman cendawan tiram, dan unit teknik vocational menghasilkan food step sanitizer, dan bidang co-curriculum telah menjalankan projek Jom Kurus. Manakala jalinan, pengurusan sekolah telah berusaha menjalinkan hubungan dan kerjasama dengan agensi kerajaan yang terdapat berhampiran dengan sekolah, iaitu Jabatan Pertanian Daerah, Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu, dan juga Lembaga Pertubuhan Peladang yang banyak memberikan bantuan dan sumbangan dari segi input pertanian untuk kami menjalankan projek STEM di sekolah. Seterusnya ialah melalui pencerapan dan pemantauan, di mana Barisan Pentadbir sentiasa melaksanakan pemantauan dan pencerapan terhadap perkembangan pendidikan STEM di sekolah. Pencerapan pelaksanaan PBL berasaskan STEM sedang dilakukan untuk memastikan setiap projek yang dilaksanakan berlangsung mengikut jadual ataupun time frame yang ditetapkan. Manakala melalui pemantauan pula, kami lebih memfokuskan kepada kemajuan setiap projek yang dilaksanakan dan menjangkakan hasil yang akan diperolehi. Impak amalan terbaik kepimpinan yang kami lakukan dapat dilihat dari 4 aspek. Yang pertamanya ialah bilangan projek yang dihasilkan semakin bertambah. Yang keduanya, bilangan pelajar kelas aliran STEM juga semakin bertambah. Dan jumlah pelajarnya juga semakin meningkat. Dan kami dapati ianya berjaya menarik minat pelajar menyertai pertandingan yang dianjurkan, terutamanya dalam bidang co-akademik yang berkaitan dengan subjek STEM. Contohnya ialah kejayaan kami menghasilkan projek tanam kayangan, di mana dalam projek tanam kayangan ini, tanaman yang ditanam menggunakan medium sekam padi di dalam botol air mineral yang telah dikita semula. Pelajar amat berminat, di mana mereka membuat kajian dan juga menjadi contoh kepada pelajar lain melalui projek ini. Di mana impaknya ialah kami telah berjaya mendapat anugerah Pingat Gansa, anugerah Pingat Gansa peringkat kebangsaan pada tahun 2018, iaitu kategori persembahan projek serta kertas kerja yang dihasilkan. Yang keduanya ialah melalui penghasilan baja kompos, di mana minat pelajar tercetus apabila mereka pergi ke pekan jelawat melihat banyak sisa buangan dan bahan mentah yang terdiri pada sayuran, buah-buahan, ikan, ayam dan makanan dibuang begitu sahaja dalam tu sampah di sekitar pasar jelawat. Jadi kami berusaha membuat penyelesaian untuk mengatasi masalah ini ialah dengan menghasilkan produk berasaskan sisa buangan yang dinamakan sebagai baja kompos untuk tanaman dan juga feedlot makanan haiwan untuk ayam, ikan dan lembu. Impaknya ialah kami berjaya menjaga kelestarian alam semula jadi, di mana para peniaga dalam pasar jelawat memuji usaha pelajar kami untuk menjaga kebersihan pasar mereka, dan juga di samping mengawal pencemaran alam, dan yang terpentingnya ialah mencegah daripada berlakunya penularan penyakit bawaan haiwan seperti lipas, penyakit bawaan haiwan vektor seperti lipas, tikus dan serangga berbisa. Seterusnya ialah projek tanaman cendawan tiram kelabu. Ini ialah hasil usaha pelajar program pendidikan khas di sekolah kami, di mana
Tujuan projeknya ialah cara terapi minda, di mana salah satu cara terapi minda untuk kategori murid pelajar berkepuasan di sekolah kami ni yang mempunyai masalah pembelajaran. Jadi melalui aktiviti yang dihasilkan melalui projek ini ialah seperti menyusun bongkah cendawan, menyiram, mengutip hasil cendawan, serta juga mengukur, menimbang dan membungkus kulat tersebut. Jadi kami berjaya menerap nilai, mematuhi arahan guru, menghargai masa, semangat kerja berkumpulan dan juga menjaga kebersihan di kawasan tapak projek. Dan seterusnya juga ialah dari segi kemenjadian murid dapat mendedahkan kepada mereka suasana ke arah kehidupan yang lebih bermakna dari aspek pengurusan diri, kemahiran keusahawanan serta juga peningkatan peratus kehadiran ke sekolah, di mana mereka berminat untuk hadir ke sekolah melihat kemajuan projek yang mereka hasilkan ini. Terusnya ialah yang menjadi kebanggaan kami ialah projek Jom Kurus, di mana ianya tercetus daripada hasil keputusan ujian data segak pada bulan Mac tahun 2020, di mana seramai 21 orang pelajar kami mengalami masalah obesiti ataupun lebih berat badan. Jadi para guru telah mengambil idea supaya tidak menjadikan obesiti ini sebagai halangan untuk murid aktif dalam sukan dan aktiviti ko-kurikulum yang lain. Di mana kita dapati mereka yang obes ini merasa hilang keyakinan diri untuk bergaul dengan rakan-rakan yang lain dan juga akan berisiko untuk menghidap penyakit kencing manis, sakit jantung dan sebagainya. Jadi melalui aktiviti yang dijalankan seperti ceramah permakanan, senam aerobik, senaman jogging secara berkala memberikan impak di mana seramai 6 orang murid telah berjaya mengurangkan berat badan mereka. Seterusnya ialah projek pengawitan makanan. Berbeza dengan baja kompos tadi, kami berusaha untuk mengintas mula. Tapi pengawitan makan ini kami lebih berfokus kepada menggunakan kaedah, idea dan konsep osmosis, di mana para pelajar boleh berusaha untuk menambah baik produk makanan, mengurangkan masalah pembaziran sumber makanan dan dapat memastikan produk makanan itu tahan lebih lama serta boleh dikomersialkan. Antara projek pengawitan yang kami berjaya menghasilkan ialah produk telur masin, jeruk buah-buahan dan ikan perkasa. Dan nilai yang kami tekankan di sini ialah berjaya menarik minat murid terhadap program STEM, terutamanya walaupun semasa COVID-19 melanda daripada Mac sehinggalah sekarang ini, pelajar dapat menghasilkannya semasa berada di rumah, di mana mereka berjaya mengeratkan silaturahim antara pelajar dan keluarga. Seterusnya ialah food step sanitizer. Produk ataupun program ini terhasil apabila wabak COVID-19 melanda, di mana ilhamnya ialah supaya mengelakkan penyebaran virus melalui sentuhan semasa penggunaan hand sanitizer. Di mana di sini kami bermatlamatkan supaya para pelajar tidak menggunakan secara sentuhan tangan, di mana alat ini telah direka menggunakan pipe BC dan ia diletakkan di laluan utama murid ke kelas, di mana pelajar hanya perlu memijak pedal yang disediakan dengan kaki dan tekanan yang dihasilkan akan mengeluarkan cecair dari botol sanitizer untuk mencuci tangan. Antara kejayaan lain juga ialah kami mengadakan pameran. Kami menyertai dan mengadakan pameran semasa pelbagai aktiviti yang dianjurkan oleh JPM, PPD dan sekolah, iaitu kami memenuhi jemputan mereka untuk mempamerkan hasil-hasil projek yang dihasilkan melalui STEM.
Seterusnya, impak yang kedua ialah bilangan projek dan bilangan pelajar kelas aliran STEM juga semakin bertambah. Di mana pada tahun 2018 kami hanya berjaya menghasilkan satu projek, iaitu projek Taman Kayangan, dan hanya melibatkan satu kelas sahaja, iaitu pelajar tingkatan 2, satu kelas, 2 per mata. Manakala tahun 2019 kami berjaya mengadakan 3 projek, iaitu baja kompos, cendawan tiram dan jam kurus, yang melibatkan 7 kelas, terdiri daripada pelajar tingkatan 2 dan tingkatan 4 STEM, iaitu selama 167 orang murid. Dan untuk tahun 2020 kami merancang 4 projek, tapi 2 sempat dilaksanakan dan 2 lagi tidak sempat dilaksanakan kerana pandemik COVID-19 lah. Jadi kami hanya sempat menghasilkan pengawitan makanan kerana ianya dijalankan di rumah, dan juga food step sanitizer semasa pelajar hadir ke sekolah untuk proses sanitize. Dan 2 lagi tidak sempat dilaksanakan kerana kekangan masa, iaitu projek penapis air dan juga projek taman hijau, di mana kami anggarkan 4 projek ini akan melibatkan 16 kelas yang terdiri daripada semua pelajar tingkatan 1, 2 dan 3, di mana jumlah mereka ialah seramai 556 orang. Impak yang ketiga ialah melalui bilangan pelajar aliran STEM yang semakin meningkat, di mana pada tahun 2019 kami hanya seramai 35 orang pelajar, tapi meningkat pada tahun 2020 menjadi 36 orang, dan pada tahun ini ialah seramai 41 orang. Manakala bagi kelas aliran MPV, pada tahun 2019 seramai 29 orang, tahun 2020 35 orang, dan pada tahun 2021 37 orang. Jadi berlaku peningkatan dari segi jumlah bilangan pelajar dan aliran STEM di sekolah kami. Tentunya ialah kami telah mencipta beberapa kejayaan dalam bidang core akademik yang berkaitan dengan mata pelajaran STEM, iaitu yang pertamanya ialah pertandingan video pendek kita semula peringkat negeri Kelantan, di mana kami berjaya mendapat naib Johan pada tahun 2020, dan dalam pertandingan video pendek sempena Minggu Sains Negara peringkat kebangsaan kami mendapat CJ penyertaan. Seterusnya ialah kami menerima cadangan daripada para guru untuk melakukan penambahbaikan terhadap amalan pendidikan STEM di sekolah kami, iaitu yang pertamanya memperkasakan jawatan kuasa STEM, yang kedua mempelbagaikan kaedah serta meningkatkan kualiti PLC, terusnya ialah memfokuskan lagi jaringan dan jalinan ke seluruh negeri Kelantan, meningkatkan pelaksanaan PBL secara efisien. Seterusnya ialah menambah bilangan pelajar dan kelas yang terlibat dalam projek STEM, dan seterusnya ialah penyebaran bahan bertulis STEM melalui media sosial. Seterusnya ialah melalui struktur fizikal yang lebih jelas, kami berusaha mewujudkan galeri STEM dan laluan STEM. Seterusnya kami juga berusaha untuk mengadakan pentas STEM di kantin sekolah semasa waktu rehat. Dan kemudiannya kami akan berusaha untuk menambah struktur tertentu pada mercu tanda TS25 supaya ianya lebih kelihatan dari segi reka bentuknya yang lebih moden, yang lebih canggih dan berteknologi tinggi. Sesungguhnya ialah menjadi impian kami untuk mewujudkan satu taman inspirasi Wotek dengan menjadikannya sebuah taman yang interaktif dengan kesan cahaya dan bunyi dalam perancangan. Dan sebagai rumusannya, memang saya secara peribadi selaku pengetua dan semua rakan guru di SMK Lawak berharap program pendidikan STEM mampu meningkatkan kesedaran dan minat pelajar dalam melangkah ke alam terpercaya. Jadi kejayaan pelaksanaan PBL akan menjadi nadi penggerak kepada penghasilan kecerdasan buatan atau yang dinamakan sebagai artificial intelligence di kalangan pelajar.
Sesungguhnya ialah kami berharap supaya ciri-ciri kemahiran berfikir aras tinggi dan komunikasi kolaboratif, kreatif, inovatif dan kritis yang dikenali sebagai 4K dapat diterapkan dalam diri guru dan pelajar semasa pendidikan STEM, khususnya dalam sesi PDBC UMNO. Maka juga kami mengharapkan kerjasama dari semua pihak dalam menjayakan pendidikan STEM ini, di mana hasrat kami adalah seiring dengan Kementerian Pendidikan Malaysia, Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan dan pejabat pendidikan daerah Bacok memainkan peranan dalam meningkatkan profesionalisme guru, khususnya dalam pendidikan STEM. JPM juga perlulah memperkenalkan modul-modul pelaksanaan pendidikan STEM di sekolah dan dapat menempatkan guru-guru pakar berkenaan dengan STEM di sekolah untuk membimbing guru yang lain. Sekian, itulah perkongsian amalan terbaik kepimpinan pendidikan STEM di Sekolah Menengah Kebangsaan Jelawat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.